أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ramai orang tanya, sampai bila nak kena kuliah diam-diam macam ni? Saya kata, sampai bila-bila lah kot. Sampai saya mati lah kot. Kan? Kerana saya sekadar yang mampu. Kita berjuang, kita berkongsi ilmu. Bukan kerana kita nak redha manusia. Kerana kita nak berkongsi satu benda yang betul. Yang kita rasa betul. Kalau salah, bagi tahu di mana saya salah. Kan? Kita berjuang bukan kerana redha orang. Ni berjuang kerana nak redha orang ni. Berjuang kerana nak bagi tahu kerana nak bagi tahu ke orang yang kita berani, maka orang respect kita. Nak berjuang kerana nak bela puak kita. Kan? Kita berjuang bukan, pastikan diri kita berjuang bukan kerana nak cari redha orang. Pastikan kita berjuang kerana nak meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekecil mana pun dia. Orang marah ulama hadis. Kenapalah bising-bising pasal hadis ni? Zaman dulu ni, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dimarah. Yahya bin Ma'in, orang duk marah kat dia. Duk kritik perawi-perawi hadis, duk kritik hadis-hadis sampai orang kata tak penting. Apa ulama hadis kata? Law kana syahidu zur ala syai'in yasirin tafihin yajibu kashfu halihi falkadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyad. Para ulama hadis menyebut, kalaulah ada seorang saksi dalam mahkamah, dia buat saksi bohong. Dia buat saksi bohong, dia buat satu penyaksian bohong atas satu benda yang kecil, yang lekeh. Itu pun wajib kita kena bagi tahu dia bohong. Apatah lagi orang yang berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih utamalah untuk kita bagi tahu dia salah. Bila kita tegur ustaz-ustaz yang baca hadis salah, bukan maksud saya tak pernah ditegur, saya pun pernah kena tegur juga. Tapi ada orang dia tak boleh terima kan. Dia tak boleh terima, dia kata, ustaz, tegurlah belakang-belakang. Kan? Tapi dia tegur saya, tegur depan-depan juga. Dia kata tegur direct lah. Selesaikan face to face. Tapi dia yang bagi nasihat tu, dia pun tak face to face dengan saya juga nak tegur. Dia pun tak buat nasihat dia. Tapi nak kata benda dah viral kan. Dan ramai orang tanya saya benda yang sama. Takkan saya nak jawab satu-satu. Saya banyak kerja lain lagi. So saya buat satu post. Tegur. Bukannya kita nak kata dia pembohong pun. Kita nak kata dia tersilap. Tapi tu masalah orang Melayu ni. Menegur satu kesilapan dianggap menghina. Kan? Menegur satu kesilapan orang dianggap menghina. Tu masalah. Kita tak biasa budaya kan menerima teguran dengan baik. Apa masalah orang tegur kita? Alhamdulillah. Kerana kita sama-sama berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Kita bukan berjuang nak menaikkan nama kita. Kalau kita berjuang nak menaikkan nama kita, iyalah kita anggap teguran dan kesilapan tu, betul lah calar sikitlah reputasi kita. Tapi kita kena ingat, berjuang bukan atas nama, bukan atas nama kita. Kita jadi ustaz ni, kita jadi pendakwah ni, kita bukan nak glamourkan nama sendiri. Kita nak glamourkan agama Tuhan. Di mana terbukti kita tersilap dalam memberikan fatwa dalam agama Tuhan, kita kena bagi tahu kita silap. Kita kena bagi tahu kita silap. Itu yang penting sebenarnya. Tapi ada orang dia tak boleh. Dia kata kalau saya ditegur ni nampak macam awak menghina saya. Tak betul. Berapa ramai ulama-ulama hadis yang mengubah fatwa mereka terhadap hadis setelah sampai kepada mereka kebenaran. Ibnu Hibban dalam kitab dia Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, ketika mana dia meriwayatkan hadis daripada At-Tufawi, daripada A'mash, daripada Mujahid, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW memegang bahuku. Ibnu Umar kata Nabi SAW pegang bahu dia. Lepas tu Nabi kata kat dia, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu dalam dunia seolah-olah kamu ni orang asing ataupun orang yang berhenti seketika mencari bekalan, orang berjalan, orang musafir.
Kata Ibn Hibban setelah meriwayatkan hadis ni, dia kata, aku duduk lama sebelum ini lama aku duduk menganggap hadis ini tidak sahih. Kerana aku menyangka seorang perawi yang bernama A'mash yang meriwayatkan hadis ni, dia tidak mendengar hadis ni secara langsung daripada Mujahid. Sebaliknya dia mendengar daripada Laith bin Abi Sulaim, yang mana dia adalah perawi yang dhaif. Aku sangka hadis ni tak sahih. Dulu aku dhaifkan hadis ni kerana aku sangka A'mash tak dengar hadis ni daripada Mujahid, dia dengar daripada Laith. Kemudian disembunyikan nama Laith kerana Laith itulah perawi yang dhaif, disembunyikan. Jadi aku dhaifkan hadis ni. Sehinggalah aku menjumpai Ali ibn al-Madini, guru kepada Imam al-Bukhari. Ibn Hibban kata, kemudian daripada tu aku menjumpai Ali ibn al-Madini meriwayatkan hadis ni, dan dia menyebut dalam sanad dia, A'mash mengatakan secara jelas dia dengar hadis ni daripada Mujahid. Maka bermula daripada itu aku terus mensahihkan hadis ni, dan tidak ada keraguan lagi pada kesahihannya. Dia tulis dalam buku Rawdatul Uqala, sampai hari ini diabadikan. Dia mengaku dia tersilap dan tersalah. Ibn Hibban hebat. Ibn Hibban ni dia tak pernah malu. Satu, Abu Daud At-Tayalisi. Orang mengaji hadis kenal lah nama Abu Daud ni. Dia bukan Abu Daud Sajistani ni, bukan Sunan Abi Daud. Dia ada satu lagi, Abu Daud At-Tayalisi. Ada tulis satu kitab Musnad. Musnad Abi Daud. Penulis kitab hadis. Tonton baca biografi dia, apa ulama kata. Semua puji dia. Tapi di hujung-hujung dia berkata, Abu Daud ni ada silap sikit. Ada silap sikit. Apa dia? Dia suka riwayat hadis yang mana hadis tu bukan kata-kata Nabi, kata-kata sahabat dia jadikan kata-kata Nabi. Kadang-kadang hadis tu sanad mursal, sanad terputus, dia sambungkan sebab dia lupa. Apa kata ulama hadis yang komen? Dia kata, tidaklah menjadi satu benda yang pelik bagi orang yang menghafal ribuan hadis untuk tersilap dalam beberapa hadis. Tu ulama hadis. Ni kata apa? Adil. Kerana nak meninggikan syariat Tuhan. Nak meninggikan syariat Tuhan. Tu yang Imam Syafi'i kata apa? Qalu nuhabi law habaina lahabaina az-Zuhri. Mereka mengatakan, orang yang tak belajar hadis, orang yang tak pakar hadis, mereka mengatakan kami ahli sunnah bias. Mereka kata ulama hadis ni bias. Kata Imam Syafi'i, dengar ni, law habaina lahabaina az-Zuhri. Kalau kami bias, kami akan bias pada Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri. Tuan-tuan perempuan biasa dengar nama Zuhri? Ibn Shihab Az-Zuhri, bukan Zuhri Travel. Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in, anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi masalah Zuhri ni, dia memang ulama besar. Dialah yang menulis hadis peringkat negara di zaman Umayyah. Di zaman Bani Umayyah. Dia tulis hadis. Hebat Zuhri ni. Sehingga kan Imam Malik kata bila Zuhri datang ke Madinah, kunna nazdahim ala babihi. Kami berebut-rebut, ulama Madinah berebut-rebut. Pergi berebut dekat pintu Zuhri, nak pergi belajar hadis dengan Zuhri. Hebat Zuhri ni. Tapi Zuhri ni dia ada satu masalah, dia suka riwayat hadis tak bubuh sanad penuh. Daripada Zuhri terus pada Nabi, daripada Zuhri terus pada Nabi. Ulama hadis tetap tolak. Dia tak kata Zuhri orang hebat. Takkan orang hebat nak riwayat hadis yang tak betul. Tak. Kita tak tahu dia ambil pada siapa. Mungkin dia ambil pada perawi yang tak okey, ataupun mungkin sanad antara syekh dia dengan sahabat terputus. Kami dhaifkan hadis dia. Sebab itu Imam Syafi'i kata, kalau kami bias, riwayat Zuhri tu bukan bias. Kami sahihkan. Tapi ada riwayat Zuhri sanad terputus, kami kata tak sahih. Kerana mereka berjuang bukan kerana nak menaikkan nama sesiapa. Mereka berjuang kerana nak menaikkan la ilaha illallah. Sebab itu kita ni kalau berjuang kerana Allah, kalau berjuang kerana nak menaikkan nama Allah, membetulkan kesilapan secara umum, is not big deal. Itu bukan satu benda yang besar pun bagi kita. Kalau Nabi boleh ditegur dalam Quran,
Siapa baca Quran, baca surah Abasa, lalu ayat tu, dia tahu Nabi ditegur oleh Allah. Kan? Nabi ni maksum pun kena tegur atas satu benda yang Nabi tinggalkan benda yang lebih baik. Sepatutnya Nabi layan orang yang buta tu, tapi Nabi tak layan. Nabi meninggalkan benda yang lebih baik daripada tu. Sepatutnya Nabi pilih benda yang terbaik untuk Nabi, tapi Nabi pilih benda yang kurang baik. Ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Apatah lagi orang yang menjadi pewaris Nabi. Apatah lagi orang yang menjadi pewaris Nabi. So, kita kena ubahlah cara fikir. Kita kena ubah cara fikir supaya kita ni berjuang sama-sama untuk menaikkan syariat Allah Azza wa Jalla.